Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Ustaz Nur Effendi dalam topik yang keenam dalam pengajian kaedah pengajian syariah iaitu Undang-Undang Keluarga Islam bahagian yang pertama. InsyaAllah kita tengok dalam Undang-Undang Keluarga Islam kita akan membincangkan tentang definisi perkahwinan, seterusnya perkahwinan itu sendiri, ijab kabul dan juga nafkah. Okay, pertama kita tengok daripada segi definisi perkahwinan itu bermaksud sini mencari calon suami dan isteri, pertulangan dalam Islam dan juga cinta dan perkahwinan, cinta dengan perkahwinan Lepas tu hikmah pertunangan itu sendiri. Lepas kita akan tengok perkahwinan dan juga rukun perkahwinan, keizinan wali dalam sebuah perkahwinan, wali dan sebuah perkahwinan dan syaratnya. Kita tengok dulu definisi perkahwinan. Definisi perkahwinan itu perkahwinan atau nikah. Dalam bahasa Quran panggil nikah, perkahwinan bahasa Melayu. Nikah menurut bahasa ialah berkumpul atau bercampur. Berkumpul atau bercampur. Dan menurut istilah syarak pula ialah ijab dan kabul iaitu akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah menurut peraturan yang ditentukan oleh syariat Islam lah. Okey, itu adalah dari segi definisi perkahwinan. Terusnya pemilihan calon calon suami dan isteri. Jadi bila kita nak berkahwin ni bukan kita nak kahwin sehari dua. Mengakan masa bertahun sampai akhir hayat kita lah. Begitulah yang kita doakan. Maknanya jangka masa yang lama lah, sepanjang hayat hidup kita. Itu pun semua harapan pengantin. Jadi bagi calon calon suami lah, mesti kita nak yang beriman dan bertakwa, punya ilmu, bertanggungjawab, penyayang dan bertimbang rasa. Dan juga calon isteri juga yang beriman, bertakwa, berilmu, penyayang, lemah lembut dan keturunan yang baik. Dan hadis Rasulullah SAW juga dia menyatakan supaya kita memilih perempuan itu berdasarkan agama, harta, agama lah, yang penting sekali agama atas ni. Dan juga harta untuk kita, keturunan dan juga kecantikan itu kena ada, bukan tak ada. Okey. Dan hikmah memilih calon ni supaya kita dapat kebahagiaan akhirat, dapat mendidik keluarga kita lebih bertanggungjawab. Sebab kita tengok isteri kita tu, tengok dia ada calon keibuan lah, kita kata tak, keibuan. Okey, seterusnya menjamin ekonomi keluarga lah. Okey, ada sebuah hadis Rasulullah SAW kepada kita yang bermaksud sebaik-baik isteri adalah apabila diberi sesuatu, maka dia bersyukur. Apabila tidak diberi apa-apa, dia bersabar. Bila kamu memandangnya, menyenangkan hatimu. Dan bila kamu menyuruhnya, dia akan mentaatimu. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW memberi kita satu formula lah dalam kita nak mencari calon suami ataupun isteri. Okay, seterusnya Rasulullah SAW bersabda, tunkihul mar'atu li arba'in limaliha wali hisabiha wali jamaliha wali diniha fazfar bizati din ribat yadaka. Dia bermaksud bermaksud dinikahi perempuan itu kerana 4 perkara yang kita bincang tadi. 4 perkara. Yang pertama kerana hartanya, kerana kedudukannya, kerana kecantikannya, kedudukannya, status ataupun keturunan dia lah. Kecantikannya dan kerana agamanya. Maka pilihlah yang beragama, nescaya beruntunglah kamu. Tadi kita buat tempat yang pertama lah. Yang pertama, yang lain tu ranking bawah lah. Keutamaan Rasulullah kata ialah yang beragama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seterusnya dalam mencari calon suami juga ada dalil lagi di sini daripada Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, janganlah kalian menikahi para wanita semata-mata kerana kecantikan mereka, kerana kecantikannya mungkin akan merosakkan mereka. Kerana apa? Bila perempuan cantik ni dia perasan lah. Tak, nikah dia kerana comel ke apa, dia perasan dia make up gitu lah. Nak pergi jalan mana-mana pun susah tak. Ambil masa kena make up. Ni orang kahwin artis tahu lah macam mana. Kos tak? Kos kecantikan saja. Kerana tertipu dan sombong dengan kecantikan. Jangan juga menikahi para wanita kerana harta-harta mereka, kerana berkemungkinan harta akan menyebabkan mereka jatuh dalam maksiat dan kejahatan. Okey, dia nak kumpul harta tak? Tengok wanita ni mungkin seorang kita kata orang
usahawan ke tak, terkenal ke, tiada kata siapa-siapa dia ni. Jadi dia mudah kumpul bisnes lah. Dia kumpul bisnes, bila dia buat bisnes maka dia dapat banyak harta. Jadi kahwin tu kerana apa? Kerana harta dia. Ni tak lama. Kita tengok, kita buat ni lah contoh orang putih lah, senang lah. Walaupun umur tua 60-70 tapi masih lagi nak kahwin kan. Walaupun dia 30 lelaki tu. Tapi kita tak boleh nak kata lah, mungkin tu tak. Tapi kalau kerana kekayaan maka tak lama juga. Akan tetapi hendaklah kalian berkahwin dengan perempuan dasar agama. Seorang hamba perempuan ada mulut dan telinga tetapi mengamalkan ajaran Islam. Kita tengok tak comel tak. Mungkin sombong, mungkin tak comel pada mulut dan telinga, tetapi mengamalkan ajaran Islam dengan sempurna, maka lebih baik daripada perempuan merdeka yang membelakangi perintah agamanya. Seorang ingat sini, seorang hamba, kita kata hamba tu, tapi dia selalu menyejukkan hati lah. Bila suami balik ke, dia jadi sejuk tengok dia, dia macam tadi lah. Bila suami bagi dia tadi, iaitu bila kamu tengok dia senang hati lah. Dia pun bila kita suruh, dia taat pada kita. Jadi yang ni dia akan menyebabkan rumah tangga tu jadi aman damai. Dia tak ada kecoh-kecoh lah, dia balik saat belum apa-apa dah buat apa ni, dah ngongeng-ngongeng dah. Ini menyebabkan rumah tangga mudah jadi pada krisis lah, kita kata. Dalam keadaan sentiasa bergaduh apa semua, tak elok lah. Jadi soal kata sini, perempuan walaupun dia seorang hamba, dia akan menyebabkan rumah tangga tu akan jadi aman kerana agama. Inilah caranya saya nak buat lah. Okey, dari pertunangan pula. Dalam Islam ada pertunangan, bukan tak ada. Pertunangan merupakan satu proses yang berlaku sebelum termeterainya perkahwinan. Sebelum ni akad nikah lah, biasa lah. Melayu pun biasa ada ni. Dalam Al-Quran ada dalil yang kita baca ni, wala junaha alaikum fima aradtum bih min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Wala, dan tiada dosa, junaha alaikum, ke atas kamu semua, fima, dalam apa yang aradtum, kamu telah isyaratkan, itu kamu sindirkan. Kita bagi bagi sindaran dulu, bagi isyarat dulu kepada perempuan Jadi dengannya dan meminan khitbati ini maksudnya perminangan khitbah. Wanita-wanita itu an-nisa'i atau kamu telah menyembunyikan menikahinya, aknantum fi anfusikum, di dalam diri kamu. Alimallahu annakum, dan dia telah mengetahui. Alimallahu, maknanya Allah telah mengetahui, annakum, bahawa kamu, satadhkurunahunna, akan menyebut mereka. Walakin la tuwa'iduhunna, tetapi janganlah kamu mengadakan perjanjian dengan mereka sirran, secara rahsia, kecuali hanya illa an taqulu, hendak kamu mengucapkan kata-katanya qaulan ma'rufa, kata-kata yang baik sesuai dengan syariat. Ini bahasa kiasan lah untuk seorang wanita. Wala ta'zimu uqdatan nikah, dan janganlah kamu tetapkan, melaksanakan akad nikah sehingga hatta yablughal kitab ajalahu, sehingga hatta yablugha, ia sampai yablughal kitab, ketetapan ajalahu, waktunya. Maknanya ni perempuan yang kita kata yang bercerai, suami sehingga habis hidah dia dulu lah. Suami mati kerana bercerai syak hidup atau mati habis hidah dia dulu. Dia guna bahasa kiasan. Itu dibenarkan maknanya itu dari pertunangan Islam Dia ambil surah Al-Baqarah ayat ke-235 tengok. Pada zaman kita, pertunangan seringkali dikaitkan dengan percintaan antara pasangan lelaki dan perempuan sebelum berdirinya rumah tangga. Pada kebiasaannya, pasangan bercinta akan melangsungkan pertunangan, lepas tu barulah berlaku perkahwinan. Sama kita sekarang ni lah, suka sama suka. Macam biasa gitulah yang berlaku Seterusnya, cinta dan perkahwinan. Dalam sebuah hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah bersabda, la yabi'ir rajulu ala bai'i akhihi wa la yakhtub ala khitbati akhihi illa an ya'zana lahu. Hadis riwayat Imam Muslim, janganlah seseorang itu membeli atas pembelian saudaranya. Ini dari segi akad jual beli dah. Orang beli dah, tepuh dah. Apa-apa pakaian, tak kira baju ke apa, beli dah orang tu. Tiba-tiba dia pergi beli pula. Ini Rasulullah tegah, jangan. Janganlah seseorang itu membeli atas pembelian saudaranya. Dia beli dah.
Tukar kedai dia jual kat orang lain, mungkin harga mahal lagi ke, dia jual dah. Padahal janji dah, jangan buat macam tu, boleh bala. Dan janganlah memina atas pinangan saudaranya yang lain kecuali jika diizinkan. Dan kalau kita tahu dah perempuan tu sudah bertunang, jangan dia pergi pinang pun tak. Tak boleh ya, Rasulullah tegah, kecuali dia dah putus dah, tu lain cerita lah. Okey. Seterusnya kita tengok hikmah pertunangan. Surah Al-Maidah ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang alladzina amanu, orang-orang yang mereka telah beriman, amanu ni beriman, awfu, tunaikanlah. Engkau tunaikanlah, kau semua ataupun engkau semua tunaikanlah bil uqud, dengan janji-janji. Tadilah hikmah pertunangan supaya mudahnya boleh dipahami bahawa antara hikmah besar Islam untuk mensyariatkan pertunangan adalah bagi memastikan wujudnya keserasian dulu ya, sebelum berkahwin. Sebab berkahwin kita tahulah. Jadi mewujudkan keserasian antara kedua pasangan. Keserasian itulah penting antara kedua keluarga yang terlibat. Biasalah bila bercinta ni semua indah belaka lah. Waktu pertunangan ini merupakan satu waktu yang amat baik untuk lebih kenal mengenali antara satu sama lain. Ia merupakan persiapan yang amat mustahak sebelum terbentuknya sebuah ikatan perkahwinan yang sah lah. Tapi walaupun demikian, pertunangan tidak boleh membatasi lagi, maknanya dia tak boleh keluar bersama lagi, tak boleh. Bukan macam suami isteri lah, tak. Cuma dia boleh berkunjung ke rumah perempuan tu lah. Jika ada masalah berbangkit pada peringkat ini, maka kedua-dua pihak bolehlah membatalkan perkahwinan yang bakal terjadi tanpa menimbulkan mudarat yang besar. Contohnya baru dia tahu, rupa-rupanya lelaki ni bisa dadah lah, kita kata contoh lah. Boleh dia memutuskan pertunangan. Sebab apa? Sebenarnya dia tahu. Kita sebaliknya lah. Lelaki perempuan, masa itu boleh diputuskan perjanjian lah. Okay, ini ada hikmah dia pertunangan. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, orang Islam terikat dengan perjanjian mereka dan perkara-perkara yang mereka telah persetujui. Dalam hadis yang lain, jangan seorang lelaki bersama dengan perempuan yang tidak halal baginya, kerana orang ketiga nantinya adalah syaitan, kecuali kalau ada mahramnya. Sebab tadi ya, walaupun dia bertunang, dia tak boleh lagi keluar sana kemari. Tak boleh lagi ya. Dia lagi terikat dengan hadis yang berkenaan orang ketiga tu, syaitan ya, kalau dia keluar orang. Okey, seterusnya perkahwinan kita tengok. Sebagaimana yang kita sebutkan sebelum ini, perkahwinan merupakan satu ikatan sah yang wujud yang terjalin di antara dua insan lah, lelaki perempuan ya. Okey. Di sini dapat difahami bahawa perkahwinan mengikut tafsiran Islam ialah kontrak mulia yang terjalin antara lelaki dan perempuan. Ia merupakan kontrak yang dituntut oleh Islam. Pelakunya akan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala di samping kelebihan lain yang dinikmati oleh orang yang tidak berkahwin. Maknanya ada orang berkahwin, Allah bagi kelebihan kepada dia. Antaranya dari yang kita baca ni, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min, dan di antara ayatihi, tanda-tanda kebesaran Allah, bahawa an khalaqa, dia telah menciptakan kamu semua, min, dari, anfusikum, diri kamu sendiri, pasangan-pasangan, azwajan, litaskunu, agar kamu tenteram kepadanya. Kau ini hati jadi terang lagi dah. Wa ja'ala, dan dia telah menjadikan di antara kamu rasa saling cinta. Ini satu hikmah perkahwinan ya. Jadi Allah buat rasa cinta antara suami isteri tadi ya. Bertanggungjawab, amanah, dan kasih sayang, warahmah. Apalagi bila dia dapat cahaya mata lah. Inna fi dzalika laayat. Inilah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala di qaumin, bagi kaum yang berfikir. Dan Islam perkahwinan ini merupakan sesuatu yang mudah, dan ia tidak perlu memerlukan majlis yang hebat-hebat lah, sewa hotel. Tidak sebenarnya. Itu adat dia. Adat. Sebenarnya perkahwinan mudah. Musim Covid ni lagi mudah lah. Musim Covid ni orang buat biasa. Kadang-kadang tak panggil orang pun. Dengan alasan Covid. Tak apalah tu. Tapi dia panggil keluarga terdekat saja. Jadi kos pun tak tinggi. Sebenarnya perkahwinan gitu je. Simple je. Cuma kita nak memarwah Kalimatul urus tu hanya kita untuk memarwahkan. Kita panggil terdekat. Kapur untuk amal lah. Makanan biasa. Sampai gitu je. Bukan terpaksa menghabiskan berpuluh-puluh ribu.
Ini menyebabkan pengantin ini susah untuk berkahwin. Kenapa? Kerana kos yang tinggi. Ini harus dielakkan lah.